أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang ini sedang dibahas berkenaan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika waktu kewafatan Hazrat Abu Bakar sudah dekat, Hazrat Abu Bakar memanggil Hazrat Abdul Rahman bin Auf dan bersabda, "Berikan saya pendapat berkenaan dengan Umar." Hazrat Abdul Rahman bin Auf mengatakan, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Tuhan, Hazrat Umar lebih afdal dari apa yang ada di fikiran Tuan, kecuali beliau memiliki tabiat yang keras." Hazrat Abu Bakar bersabda, "Beliau bersikap keras adalah kerana untuk mengimbangi kelembutan saya. Namun, jika kepadanya diserahkan tanggungjawab untuk memimpin, maka beliau akan meninggalkan banyak hal-hal seperti itu. Kerana saya perhatikan, ketika saya bersikap keras terhadap seseorang, maka dia berusaha untuk meyakinkan saya berkenaan dengan orang tersebut. Begitu pula, ketika saya bersikap lembut, maka dia, yakni Umar, biasanya meminta saya untuk bersikap tegas pada orang tersebut." Setelah itu, Hazrat Abu Bakar memanggil Hazrat Uthman bin Affan dan meminta pendapat beliau berkenaan dengan Hazrat Umar. Hazrat Uthman berkata, "Batin beliau lebih baik dari penampilan zahir beliau dan tidak ada di antara kami yang menyamai beliau." Atas hal ini, Hazrat Abu Bakar bersabda kepada kedua-dua mereka, "Apapun yang saya katakan kepada kamu berdua, jangan sampaikan kepada orang lain. Dan jika saya mengabaikan, yakni tidak memilih Umar, maka pilihan kedua tidak akan lepas dari Uthman." Yakni dalam pandangan Hazrat Abu Bakar, kedua-duanya layak untuk memenuhi hak sebagai khalifah. Hazrat Abu Bakar bersabda, "Dan siapapun yang terpilih di antara mereka berdua nanti berhak untuk tidak mengurangkan apapun yang berkaitan dengan urusan kamu. Sekarang keinginan saya bahawa saya akan melepaskan diri saya dari segala urusan kamu dan menjadi pendahulu kamu." Ketika di hari-hari Hazrat Abu Bakar sakit, Hazrat Talha bin Ubaidullah datang menemui beliau. Hazrat Talha berkata kepada beliau, "Tuan telah menetapkan Hazrat Umar sebagai khalifah penerus Tuan bagi umat Islam. Padahal Tuan sendiri melihat bagaimana beliau memperlakukan orang-orang di tengah keberadaan Tuan. Lalu bagaimana keadaannya nanti ketika beliau bersendirian? Dan Tuan akan pergi berjumpa dengan Tuhan di akhirat nanti. Tuhan akan menanyakan kepada Tuan berkenaan pengikut Tuan." Hazrat Abu Bakar bersabda, "Dudukkan saya." Lalu beliau mendudukkan Hazrat Abu Bakar. Hazrat Abu Bakar bersabda, "Apakah kamu menakutkan saya dengan Allah Ta'ala? Ketika saya berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti dan dia bertanya kepada saya akan mengatakan bahawa saya telah memilih yang terbaik dari antara hamba-Mu untuk menjadi khalifah bagi hamba-hamba Engkau." Ketika Hazrat Abu Bakar memanggil Hazrat Uthman secara terpisah supaya dia menulis wasiat berkenaan dengan Hazrat Umar, Hazrat Abu Bakar bersabda, "Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah wasiat Abu Bakar bin Qahafah atas nama umat Muslim.
Setelah mengatakan itu, Hazrat Abu Bakar pingsan. Kemudian Hazrat Uthman menuliskan sendiri bahawa aku telah menetapkan Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah bagi kamu dan aku tidak mengurangi dalam kebaikan berkenaan dengan kamu. Kemudian Hazrat Abu Bakar tersedar dan bersabda, cuba bacakan kepada saya apa yang telah ditulis. Hazrat Uthman membacakannya untuk beliau. Setelah mendengar hal itu, Hazrat Abu Bakar mengucapkan Allahu Akbar dan bersabda, saya ingat anda dah takut bahawa di saat saya pingsan tadi, saya wafat. Jangan-jangan timbul perselisihan di dalam umat. Hazrat Uthman berkata, ya, benar demikian. Hazrat Abu Bakar bersabda, semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepadamu dari pihak Islam dan umat Muslim. Yakni Hazrat Abu Bakar tidak berkeberatan atas apa yang telah ditulis oleh Hazrat Uthman berkenaan dengan penetapan Hazrat Umar sebagai khalifah. Tertulis dalam tarikh Tabari bahawa Muhammad bin Ibrahim bin Haris meriwayatkan Hazrat Abu Bakar memanggil Hazrat Uthman secara terpisah dan bersabda, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Persetujuan ini adalah dari Abu Bakar bin Abu Kahafah untuk umat Muslim. Amma ba'du. Periwayat mengatakan bahawa setelah mengucapkan hal itu, Hazrat Abu Bakar pingsan. Seperti yang disebutkan tadi, setelah sedar, beliau memerintahkan Hazrat Uthman untuk memperdengarkan apa yang telah ditulis. Setelah mendengarnya, Hazrat Abu Bakar bersabda, Allahu Akbar. Kemudian bersabda, semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kebaikan kepadamu dari pihak Islam dan umat Islam atas kalimat yang telah anda tulis ini. Hazrat Abu Bakar mengekalkan tulisan tersebut dan tidak merubahnya. Dalam satu riwayat, Hazrat Abu Bakar memanggil Hazrat Uthman lalu bersabda, berikanlah cadangan kepadaku berkenaan dengan orang yang akan ditetapkan sebagai khalifah. Demi Tuhan, dalam pandanganku, anda layak untuk diminta musyawarah. Hazrat Uthman berkata, Umar. Hazrat Abu Bakar bersabda, tulislah. Lalu Hazrat Uthman menulisnya. Setelah menuliskan nama tersebut, kemudian Hazrat Abu Bakar pingsan. Setelah sedarkan diri, Hazrat Abu Bakar bersabda, tulislah nama Umar. Dalam riwayat lain dikatakan, Hazrat Aisyah meriwayatkan bahawa Hazrat Uthman sedang menulis wasiat yang dinyatakan oleh Hazrat Abu Bakar. Lalu Hazrat Abu Bakar pingsan. Kemudian Hazrat Uthman telah menuliskan nama Hazrat Umar. Setelah sedarkan diri, Hazrat Abu Bakar bertanya, apa yang kamu tulis? Hazrat Uthman menjawab, saya telah menuliskan nama Umar. Hazrat Abu Bakar bersabda, kamu telah menulis apa yang ingin saya katakan. Jika seandainya kamu menuliskan nama kamu juga, kamu pun memang layak untuk itu. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa ketika Hazrat Abu Bakar jatuh sakit, beliau radhiyallahu anhu menyampaikan pesan kepada Hazrat Ali, Hazrat Uthman dan beberapa orang dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan bersabda bahawa sekarang telah tiba waktunya seperti apa yang kamu semua saksikan dan tidak ada yang berdiri untuk memberikan petunjuk kepada kamu. Jika kamu menghendaki, kamu boleh memilih salah seorang di antara kamu. Namun, jika kamu menghendaki, aku akan pilihkan sendiri untuk kamu. Mereka memohon bahawa Tuan pilihkan untuk kami. Beliau, yakni Hazrat Abu Bakar bersabda kepada Hazrat Uthman, tulislah. Ini merupakan ikrar janji yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Abu Kahafah pada masa-masa akhir sebelum meninggalkan dunia ini dan merupakan janji pertama ketika menjelang masuk ke alam akhirat, di mana para pelaku dosa akan bertaubat, orang kafir akan beriman, pendusta akan membenarkan. Dan janji itu adalah mereka memberikan kesaksian bahawa tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Saya menetapkan khalifah. Setelah mengatakan hal itu, Hazrat Abu Bakar pingsan. Kemudian Hazrat Uthman sendiri telah menulis nama Umar bin Khattab. Setelah Hazrat Abu Bakar sedarkan diri, beliau bersabda, apakah anda telah menuliskan sesuatu? Beliau, yakni Hazrat Uthman berkata, ya, saya menulis Umar bin Khattab. Mendengar hal itu, Hazrat Abu Bakar bersabda, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepadamu. Jika seandainya anda menulis nama anda sendiri, anda pun memang layak untuk itu, yakni untuk menjadi khalifah. Hazrat Abu Bakar bersabda, tulislah bahawa aku menetapkan Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantiku bagi kamu semua dan aku reda kepadanya bagi kamu semua. Setelah menulis wasiat, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu bersabda, bacakan wasiat ini di hadapan orang-orang.
Kemudian Hazrat Uthman mengumpulkan orang-orang dan beliau mengirimkan surat melalui bekas hamba sahaya beliau. Pada waktu itu Hazrat Umar bersama dengannya. Hazrat Umar berkata kepada orang-orang yang telah berkumpul, "Diam dan dengarkanlah perkataan Khalifah Rasulullah, kerana beliau yakni Hazrat Abu Bakar tidak melakukan kekurangan dalam menjaga kamu semua." Kemudian orang-orang mulai duduk dengan tenang. Lalu dibacakan wasiat di hadapan mereka. Mereka telah mendengarnya dan mentaatinya. Waktu itu Hazrat Abu Bakar mengarahkan pandangannya kepada kumpulan orang-orang dan bersabda, "Apakah kamu semua setuju dengan orang yang telah saya angkat sebagai khalifah? Kerana saya tidaklah menetapkan khalifah dari antara kaum kerabat saya. Sesungguhnya saya menetapkan Umar sebagai khalifah bagi kamu semua. Oleh itu dengarkanlah dan taatlah pada perintahnya. Demi Tuhan, sesungguhnya saya telah menimbang dan merenungkan dengan sebaik-baiknya berkenaan dengan hal ini, dan tidak ada yang saya kurangi." Orang-orang mengatakan, "Kami telah mendengarnya dan kami taat." Lalu Hazrat Abu Bakar memanggil Hazrat Umar dan bersabda kepadanya, "Saya telah menetapkan tuan untuk menjadi khalifah ke atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau mewasiatkan kepada Hazrat Umar untuk menempuh jalan takwa. Bersabda, wahai Umar, sesungguhnya ada perbuatan yang harus dikerjakan untuk Allah pada malam hari dan tidak diterima jika dikerjakan pada siang hari. Ada juga perbuatan yang harus dikerjakan untuk Allah pada siang hari dan tidak akan diterima jika dikerjakan pada malam hari. Sesungguhnya ibadah nafal tidak akan diterima sebelum ibadah fardu dilaksanakan. Wahai Umar, tidakkah kamu melihat bahawa ketahuilah bahawa orang-orang yang memiliki timbangan amalan kebaikan yang berat di akhirat adalah mereka yang selalu mengikuti kebenaran di dunia. Kebenaran itulah yang memberatkan timbangan mereka. Sesungguhnya timbangan tidak akan menjadi berat kecuali di atasnya ada kebenaran. Adapun orang-orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang ringan di akhirat adalah mereka yang mengikuti kebatilan selama mereka hidup di dunia. Kebatilan itulah yang membuat timbangan mereka menjadi ringan. Sesungguhnya timbangan tidak akan menjadi ringan kecuali di atasnya ada kebatilan. Tidakkah engkau tahu bahawa Allah menurunkan ayat yang mengandungi harapan bersamaan dengan ayat yang mengandungi kesulitan, dan ayat yang mengandungi kesulitan bersamaan dengan ayat yang mengandungi harapan. Hal ini dimaksudkan agar manusia selalu berharap dan takut kepada Allah, tidak memusnahkan dirinya serta tidak menginginkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah, dan takutlah pada perbuatan tangannya sendiri. Wahai Umar, tidakkah kamu melihat bahawa Allah Ta'ala mengingat pada penghuni neraka semata-mata disebabkan oleh amalan buruk mereka? Jadi ketika kamu mengingat mereka, katakanlah bahawa sesungguhnya aku berharap agar aku tidak termasuk di antara mereka. Dan Allah Ta'ala mengingat pada penghuni syurga semata-mata disebabkan oleh amalan baiknya, kerana Allah Ta'ala telah memaafkan keburukan mereka. Jadi ketika kamu mengingat mereka, katakanlah bahawa apakah amalanku seperti amalan mereka? Tanyakanlah kepada hatimu. Ketika waktu kewafatan Hazrat Abu Bakar telah dekat, beliau bersabda, "Kembalikanlah harta umat Muslim yang ada pada kita. Saya tidak ingin mengambil harta itu walaupun sedikit. Beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai tempat saya peruntukkan untuk umat Muslim sebagai ganti dari harta yang saya ambil dari Baitul Mal sebagai nafkah. Tanah, unta, pedang, hamba sahaya, tukang penggilap dan kain cadar yang berharga 5 dirham, semuanya telah diberikan kepada Hazrat Umar." Ketika beliau yakni Hazrat Umar melihat semua barang itu, beliau mengatakan, Hazrat Abu Bakar telah menyulitkan orang yang menjadi pengganti beliau. Hazrat Khalifatul Masih Awal menjelaskan, ada yang bertanya kepada Hazrat Umar, "Saat ini kami tidak melihat sifat kasar pada diri Tuan seperti yang kami dapati pada masa jahiliah." Hazrat Umar menjawab, "Sifat kasar itu masih ada, namun sekarang ianya hanya dinampakkan ketika menghadapi orang kafir." Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, orang-orang berkata kepada Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Tuan telah menetapkan Umar radhiyallahu anhu sebagai pengganti Tuan." Wah, susahlah kerana beliau memiliki tabiat yang kasar, kerana beliau orangnya sangatlah garang. Hazrat Abu Bakar bersabda, "Semangat amarah beliau akan nampak selama saya masih ada. Namun, jika saya telah tiada nanti, dengan sendirinya beliau akan menjadi lembut."
Berkenaan dengan Hazrat Umar radhiyallahu anhu, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, berkenaan dengan sifat kasar beliau diriwayatkan bahawa ada seseorang yang bertanya kepada Hazrat Umar, sebelum menjadi Islam, Tuan adalah seorang yang garang. Hazrat Umar menjawab, sifat itu bahkan masih melekat dalam diri saya sampai waktu ini. Namun bezanya, dahulu bukan pada tempatnya, tapi sekarang sifat keras saya ini digunakan pada tempatnya. Jami' bin Shidad meriwayatkan dari kerabat dekatnya bahawa saya mendengar Hazrat Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Tuhan, aku sangat lemah, maka berikanlah aku kekuatan. Aku sangat keras, maka lembutkanlah hatiku. Aku bakhil, jadikanlah aku dermawan. Pidato pertama yang disampaikan oleh Hazrat Umar selepas menjadi khalifah terdapat dalam berbagai riwayat. Salah satunya diriwayatkan bahawa Hamid bin Halal meriwayatkan, orang yang hadir pada waktu kewafatan Hazrat Abu Bakar memberitahukan kepada kami bahawa setelah selesai dari proses pemakaman Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar merapikan tanah yang ada di atas kuburan dengan tangan sendiri, lalu berdiri pada tempatnya dan bersabda, sesungguhnya Allah telah menguji kamu semua dengan diriku dan menguji diriku melalui kamu semua, sepeninggalan kedua sahabatku. Sekarang aku ada di tengah-tengah kamu. Demi Tuhan, apapun urusan kamu yang dipersembahkan ke hadapanku, maka tidak ada yang akan memperhatikannya selain dari aku. Adapun urusan yang tidak dipersembahkan kepadaku, aku akan menetapkan untuknya orang yang hebat dan amanah yang akan mengawasi kamu. Kalau orang-orang berlaku baik, maka akan kuperlakukan dengan baik. Tetapi kalau berbuat jahat, maka aku akan menghukumnya. Hasan mengatakan, kami beranggapan bahawa pidato pertama yang disampaikan oleh Hazrat Umar adalah beliau menyampaikan puji-pujian kehadrat Allah, lalu bersabda, amma ba'du, Allah telah menguji kamu dengan diriku dan menguji diriku melalui kamu. Semeninggalan kedua-dua sahabatku, sekarang aku ada di tengah-tengah kamu. Apapun urusan kamu yang dipersembahkan ke hadapanku, maka tidak ada yang akan memperhatikannya selain dari aku. Adapun urusan yang tidak dipersembahkan kepadaku, aku akan menetapkan untuknya orang yang hebat dan amanah yang akan mengawasi kamu. Kalau orang-orang berlaku baik, maka akan diperlakukan dengan baik. Tetapi kalau berbuat jahat, maka aku akan menghukumnya. Semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Jami' bin Shidad meriwayatkan dari ayahnya, ketika Hazrat Umar menaiki mimbar, kalimat pertama yang beliau sabdakan adalah, Allahumma inni syadid faliyini wa inni da'if faqawini wa inni bakhili fasakhini. Ya Allah, aku sungguh keras, maka lembutkanlah hatiku. Ya Allah, aku sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Ya Allah, aku ini bakhil, jadikanlah aku dermawan, bermurah hati. Jami' bin Shidad meriwayatkan dari ayahnya, ketika Hazrat Umar terpilih sebagai khalifah, beliau naik ke mimbar dan bersabda, saya akan sampaikan beberapa patah kata, maka jawablah dengan amin. Itulah ucapan pertama yang beliau sampaikan setelah beliau terpilih sebagai khalifah. Husain Mauri meriwayatkan, Hazrat Umar bersabda, sesungguhnya orang-orang Arab laksana unta yang jinak, yang dengan patuh mengikuti pengembalanya. Oleh kerana itu, pengembala hendaklah memperhatikan haiwan yang hendak dibawa itu. Adapun aku, demi Tuhan Kaabah, aku akan membawa mereka berada di atas jalan yang lurus. Riwayat yang terdahulu yang menyebutkan untuk menjawab amin, tetapi perinciannya tidak diterangkan lebih lanjut. Atau riwayat unta ini penjelasannya yang lebih lanjut. Pendek kata, setelah terpilih sebagai khalifah, pada hari ketiga Hazrat Umar menyampaikan pidato yang lengkap sebagai berikut. Ketika Hazrat Umar mengetahui bahawa orang-orang khawatir dengan terpilihnya beliau sebagai khalifah, maka atas perintah beliau diserukanlah as-solatu jami', yakni solat akan dimulai secara lantang kepada orang-orang, sehingga orang-orang pun hadir. Lalu Hazrat Umar naik ke atas mimbar di tempat Hazrat Abu Bakar biasa meletakkan kaki. Ketika semua telah hadir, yakni orang-orang telah berkumpul, beliau berdiri lalu seperti biasa mengucapkan kalimat puji-pujian kepada Allah.
dan selawat kepada Nabi SAW. Lalu Hazrat Umar bersabda, saya mendengar bahawa orang-orang takut dengan sifat keras saya dan takut akan sikap tegas saya. Mereka berkata, Umar pun bersikap keras kepada kami di masa Rasulullah SAW masih ada di tengah-tengah kami. Sikap keras ini pun berterusan ketika Abu Bakar menjadi pemimpin kami. Kini tak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi tatkala segala kewenangan ada di tangan beliau, yakni Hazrat Umar. Apa yang dikatakannya adalah benar. Memang saya ada bersama Rasulullah SAW dan saya adalah hamba dan khadim beliau. Dan mengenai Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal sifat lembut dan belas kasih beliau. Allah Ta'ala telah menamakan beliau dengan sifat itu dan memberi nama beliau dengan gelaran Rahim dan Rauf. Sedangkan saya adalah pedang yang terhunus, di mana jika beliau menghendaki, saya akan menutupnya atau membiarkannya terhunus untuk memenggal siapapun. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW pun wafat. Beliau reda kepada saya dan saya bersyukur kepada Allah akan keberuntungan yang turun ke atas saya ini. Lalu Abu Bakar menjadi pemimpin untuk semua dan beliau merupakan wujud di mana tidak ada seorang pun yang tidak mengenal kehalusan hati dan kelembutan budi beliau, dan saya adalah khadim serta penolongnya. Saya mengimbangi sifat keras saya dengan kelembutan hatinya dan menjadi pedang yang terhunus baginya di tangannya lah. Apakah saya harus menutupnya atau menghunuskannya? Dalam keadaan demikianlah saya terus bersamanya sehingga Allah yang Maha Kuasa mewafatkannya dalam keadaan dia reda kepada saya. Alhamdulillah, saya merasa sangat beruntung atas hal ini. Lalu, wahai manusia, saya telah menjadi pemimpin ke atas urusan-urusan anda semua. Kini yakinlah bahawa sifat keras itu telah mencair, namun ia akan muncul di hadapan musuh yang bersikap zalim kepada orang-orang Islam. Saya lembut di hadapan anda semua, namun sikap keras itu akan zahir di hadapan para musuh. Adapun terhadap orang-orang yang suci, bertakwa dan memiliki kemuliaan, saya akan menjadi lebih lembut daripada kelembutan yang mereka perlihatkan di antara sesama mereka. Dan saya tidak akan membiarkan seorang pun yang bersikap zalim kepada yang lain, kecuali dengan membelenggu kedua kakinya di atas bumi hingga dia benar-benar memahami kebenaran, yakni saya akan bersikap sangat keras. Wahai segenap manusia, banyak sekali hak-hak kamu atas diri saya yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Kamu dapat menuntut saya atas semua hal itu. Anda berhak untuk mengetahui ke mana saja harta ini akan saya pergunakan, dan terhadap harta ghanimah yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, saya berhak agar membelanjakannya demi pekerjaan Allah Ta'ala. Saya memiliki kewajipan untuk membelanjakan harta itu sesuai dengan keperluannya, dan saya memiliki kewajipan untuk terus memberi tunjangan untuk memenuhi keperluanmu, dan saya memiliki kewajipan untuk menjaga kamu agar jangan jatuh ke dalam kebinasaan. Lalu, tatkala kamu bergabung untuk berperang dan meninggalkan rumahmu, maka saya akan menjadi ayah bagi anak dan keluargamu hingga kamu balik semula. Saya mengatakan hal ini dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi saya dan kamu semua. Dalam menjelaskan masa kekhalifahan Hazrat Umar, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, ayat ini tu'addul amanati ila ahliha sentiasa hadir di mata umat Islam, yakni bagi mereka yang berkemampuan dalam mengelola perkara pemerintahan, hendaknya amanat ini diserahkan kepada mereka. Lalu, tatkala amanat ini telah diserahkan kepada beberapa orang, maka hendaknya mereka memperhatikan perintah syariat ini, iaitu supaya mereka memerintah dengan kejujuran dan keadilan. Dan jika engkau mengabaikan keadilan, apabila engkau tidak mengutamakan kejujuran dan berlaku khianat terhadap amanat ini, maka Tuhan akan membuat perhitungan dan engkau akan mendapat hukuman atas kejahatan ini. Inilah hal yang sangat membekas dan berkesan dan melekat pada kepribadian Hazrat Umar radhiyallahu anhu, di mana akan berdiri bulu roma manusia bila mendengarnya.
Hazrat Umar yang merupakan khalifah kedua Islam, beliau telah sedemikian banyaknya berkorban demi kemajuan Islam dan umat Muslim, hingga para penulis Eropah yang setiap harinya mereka terus melontarkan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam berbagai bukunya mereka dengan sangat keji menuliskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa nauzubillah beliau tidak berlaku jujur. Mereka dengan terpaksa harus menyebutkan tentang Abu Bakar dan Umar bahawa usaha keras dan pengorbanan yang dilakukan oleh kedua-duanya tidak ditemukan bandingannya dalam pemerintahan apapun di dunia. Secara khusus tentang jasa Hazrat Umar radhiyallahu anhu, mereka sangat memujinya dan mengatakan bahawa inilah orang yang siang malam dan dengan sangat tekun telah memenuhi kewajipannya untuk menyebarkan dan memajukan Islam. Namun demikian, ketika lihat bagaimana Hazrat Umar, kita lihat bagaimana Hazrat Umar di hadapannya, walaupun beliau telah menyelesaikan ribuan pekerjaan, walaupun beliau telah memberi ribuan pengorbanan, walaupun beliau telah melalui ribuan kesulitan, ayat ini sentiasa ada dalam diri beliau, iaitu innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha, dan wa iza hakamtum bainan nasi antahkumul bil adli, yakni tatkala Tuhan memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu tugas dan orang-orang di tempatmu dan kerabatmu memilih kamu untuk memimpin, maka menjadi kewajipan bagimu untuk berlaku adil dan menyerahkan segenap kekuatanmu untuk kebaikan dan kemajuan umat manusia. Pendek kata, betapa pedihnya peristiwa yang dialami oleh Hazrat Umar ini. Tatkala ada seorang yang zalim yang menganggap beliau sebagai zalim, dengan kejinya telah menikam beliau dengan pisau sehingga beliau pun yakin akan kewafatan beliau. Dan di atas tempat tidur, beliau dengan sangat pilu meronta berkali-kali mengucapkan Allahumma la alayya walali, Allahumma la alayya walali. Wahai Tuhan, Engkau telah menegakkan amanat pemerintahan ini atas diriku, dan Engkau telah meletakkan satu amanat di atas pundakku. Aku tidak tahu apakah diriku telah menjalankan sepenuhnya kewajipanku ini ataukah tidak. Kini waktu kematianku telah dekat, dan aku akan meninggalkan dunia ini dan datang menuju kepada Engkau. Wahai Tuhanku, aku tidak mengharapkan ganjaran terbaik atas apapun dari amalanku, dan aku tidak mengharapkan hadiah apapun. Tetapi wahai Tuhanku, aku hanya berharap Engkau mengasihaniku dan memaafkanku. Dan apabila terdapat kesalahan dalam memenuhi tanggungjawabku ini, Engkau maafkanlah aku. Umar adalah insan yang memiliki darjat yang mulia, di mana contoh keadilan seperti yang dipercontohkan oleh beliau amatlah sedikit di dunia ini, iaitu sebagaimana ayat wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil adli. Ketika beliau wafat dalam keadaan yang sedemikian resah dan gelisah, di mana meskipun dengan segenap hasil perkhidmatan yang telah beliau persembahkan demi kebaikan negeri dan segenap manusia, bersama segenap perkhidmatan beliau demi kemajuan Islam, semua itu sangatlah hina di mata beliau sendiri. Semua perkhidmatan yang baik di pandangan semua para orang-orang Muslim di negeri beliau, semua perkhidmatan yang juga baik di pandangan kaum bukan Muslim yang hidup di negeri beliau, semua perkhidmatan yang tidak hanya dianggap baik oleh orang Muslim dan bukan Muslim di negeri beliau, bahkan oleh mereka yang di luar negeri beliau sekalipun, semua perkhidmatan yang tidak hanya dianggap baik oleh orang-orang di masa beliau, tetapi juga mereka yang ada sekarang setelah berlalu 1300 tahun lamanya. Meskipun mereka menyerang junjungan beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala menyebut pengkhidmatan Hazrat Umar, mereka berkata, tidak diragukan lagi, Umar adalah seorang yang istimewa di dalam jasa-jasanya. Semua perkhidmatan yang pada pandangan Hazrat Umar adalah sangat hina, sehingga dengan gelisah beliau mengatakan,
Allahumma la alayya wala li. Yakni, wahai Tuhanku, ada satu amanat yang telah diletakkan di atas pundakku. Aku tidak tahu apakah aku telah memenuhi kewajipanku ataukah tidak. Oleh kerana itu, hanya inilah yang kumohonkan, supaya kiranya Engkau memaafkan kelemahan-kelemahanku dan lindungilah aku dari hukuman. Kemudian Hazrat Muslim Maud di dalam satu ceramah pembawa kebaikan bagi dunia menjelaskan, Hazrat Umar adalah seorang insan di mana walaupun para sejarawan Kristian menuliskan hal yang berbeza berkaitan dengan Rasulullah SAW, mereka menulis bahawa tidak ada seorang pun di dunia ini yang memerintah seperti beliau. Mereka melontarkan cacian kepada Rasulullah SAW, namun memuji Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Wujud seperti ini yang sentiasa dekat dengan beliau SAW, dia berharap supaya di waktu wafat mendapatkan tempat di dekat telapak kaki Rasulullah SAW. Seandainya di dalam satu tindakan Rasulullah SAW terdapat satu hal di mana beliau SAW tidak melangkah sesuai dengan keredaan Tuhan, maka apakah seseorang yang sampai pada darjat yang tinggi seperti Hazrat Umar ini akan memiliki satu harapan agar mendapat tempat di dekat telapak kaki beliau SAW? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah membuktikan bahawa hanya kerana pengkhidmatan kepada wujud Rasulullah SAW dan tarbiat beliau SAW sajalah Hazrat Umar telah berjasa dalam menjunjung keadilan dan memiliki jiwa yang penuh ketakwaan terhadap Tuhan. Mengenai bagaimana kecintaan Hazrat Umar kepada ahli bait, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, Hazrat Aisyah hidup lama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Di masa Hazrat Umar ketika mendapat kemenangan ke atas Iran, waktu itu telah dibawa alat penggiling gandum yang dapat menggiling gandum sehingga halus. Ketika tempat penggilingan pertama dibuka di Madinah, Hazrat Umar memerintahkan agar hasil tepung pertama sekali hendaklah dipersembahkan sebagai hadiah kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga atas petunjuk beliau, tepung yang pertama dikirim ke hadapan Hazrat Aisyah radhiyallahu anha dan pembantu beliau pun menyiapkan adunan roti yang halus darinya. Para wanita Madinah yang belum pernah melihat tepung yang sedemikian halus itu lalu berkumpul di rumah Hazrat Aisyah untuk melihat seperti apakah tepung tersebut dan bagaimana roti yang dibuat darinya. Sepanjang halaman penuh dengan para wanita dan mereka menunggu bagaimana roti yang dibuat dari tepung itu. Waktu itu Hazrat Muslim Maud berkata kepada para wanita, anda sekalian mungkin berfikir bahawa itu adalah tepung yang berbeza. Itu bukanlah tepung yang berbeza. Itu hanyalah tepung yang lebih sederhana dari yang kamu makan setiap hari, dan bahkan lebih sederhana lagi daripada itu. Tepung itu lebih sederhana dari yang kini dinikmati oleh wanita yang teramat miskin sekalipun dari antara kamu. Namun demikian, tepung dari Iran itu sangat lebih baik dari tepung yang umum di Madinah waktu itu. Pendek kata, adunan roti dari tepung itu telah disiapkan. Para wanita melihatnya dan mereka pun merasa hairan. Mereka meletakkan jari jemari mereka di adunan roti itu dan sambil berkata, alangkah lembutnya adunan roti ini. Apakah di dunia ini ada tepung yang lebih baik lagi dari ini? Roti telah dimasak. Namun di sinilah bermulanya kisah semangat cinta Hazrat Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah SAW dan betapa tingginya semangat rasa cinta beliau terhadap wujud Rasulullah SAW. Hazrat Aisyah pun mengambil sedikit potongan roti yang kecil itu dan memasukkannya ke mulut beliau. Semua wanita yang ada di sana pun melihat wajah Hazrat Aisyah. Mereka berfikir bahawa setelah merasanya, Hazrat Aisyah akan merasakan hal yang berbeza kerana roti yang lembut ini, dan beliau akan menikmatinya, menyukainya dan mengungkapkan bagaimana rasanya. Namun tatkala potongan roti itu masuk ke mulut Hazrat Aisyah, roti itu tetap di tempatnya. Sementara itu dari kedua mata beliau air mata pun mengalir. Para wanita bertanya, wahai ibu, tepung ini sangatlah baik dan roti yang darinya pun sangatlah lembut dan tiada bandingannya. Lalu apa yang terjadi pada anda hingga anda tak dapat menelannya dan malah anda menangis? Apakah ada kekurangan pada tepung ini? Hazrat Aisyah radhiyallahu anha bersabda,
Tidak ada kekurangan pada tepung ini. Aku mengakui bahawa betapa lembutnya tepung ini. Aku hanyalah teringat hari-hari tatkala Rasulullah SAW menjalani akhir kehidupan beliau. Waktu itu beliau SAW telah sangat lemah dan beliau tidak mampu memakan makanan yang keras. Meskipun demikian, di hari-hari itu kami masih lagi membuat roti dari gandum yang keras bagaikan batu dan memberikannya kepada beliau SAW. Kemudian beliau, yakni Hazrat Aisyah bersabda, wujud yang kerananya kita telah menerima nikmat-nikmat ini, wujud itu telah pergi dari dan luput dari nikmat-nikmat ini. Tapi kerananya kita yang meraih semua kehormatan ini, kita sedang menikmati kurnia-kurnia ini. Beliau bersabda demikian dan mengeluarkan potongan roti itu, lalu bersabda, angkatlah potongan roti ini dari hadapan saya. Ini mengingatkan saya kepada masa-masa Rasulullah SAW. Yang ini sangat menyeksakan leher saya dan saya tidak sanggup memakan roti ini. Diriwayatkan oleh Hazrat Ibnu Abbas bahawa ketika di zaman Hazrat Umar, para sahabat Rasulullah SAW telah menakluk daerah Madian. Madian adalah ibu kota pemerintahan Kisra. Maka beliau memerintahkan untuk membentangkan karpet kulit di masjid dan memberikan petunjuk tentang harta-harta ghanimah yang disimpan di dalam lembaran karpet itu. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW pun berkumpul. Orang yang paling pertama untuk mengambil harta ghanimah itu adalah Hazrat Hasan bin Ali. Hazrat Hasan berkata, wahai Amirul Mukminin, dari harta yang telah Allah Ta'ala berikan kepada umat Muslim ini, berikanlah yang menjadi bahagian hak saya darinya. Lalu Hazrat Umar menjawab dengan ungkapan yang penuh dengan kegembiraan dan penuh hormat kepada beliau dan memerintahkan untuk memberi 1000 dirham kepada Hazrat Hasan. Lalu Hazrat Hasan pergi dan Hazrat Husain bin Ali pun maju ke depan menuju ke arah beliau radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, dari harta yang telah Allah Ta'ala berikan kepada umat Muslim ini, berikanlah yang menjadi bahagian hak saya darinya. Lalu Hazrat Umar menjawab dengan ungkapan yang penuh dengan kegembiraan dan penuh hormat kepada beliau dan memerintahkan untuk memberikan 1000 dirham kepada Hazrat Husain. Kemudian anak beliau, iaitu Hazrat Abdullah bin Umar, datang dan berkata, wahai Amirul Mukminin, dari harta yang telah Allah Ta'ala berikan kepada umat Muslim ini, berikanlah yang menjadi bahagian hak saya darinya. Lalu Hazrat Umar menjawab dengan ungkapan yang penuh dengan kegembiraan dan penuh hormat kepadanya dan memerintahkan untuk memberi 500 dirham kepada Hazrat Abdullah. Atas hal ini Hazrat Abdullah bin Umar berkata, wahai Amirul Mukminin, saya adalah lelaki yang gagah yang sentiasa menghunuskan pedang di depan Rasulullah SAW. Sedangkan Hasan dan Husain waktu itu masih kanak-kanak lagi yang kesana kemari di lorong-lorong di Madinah. Namun Tuan memberikan kepada kedua mereka masing-masing 1000 dirham, sedangkan saya 500 dirham. Hazrat Umar bersabda, ya, pergilah dan bawalah ke hadapanku seorang ayah yang seperti ayah mereka berdua, seorang ibu yang seperti ibu mereka berdua, seorang datuk yang seperti datuk mereka berdua, dan seorang nenek yang seperti nenek mereka berdua, seorang pakcik dari pihak ayah yang seperti pakcik dari pihak ayah mereka berdua, seorang pakcik dari pihak ibu yang seperti pakcik dari pihak ibu mereka berdua, dan seorang makcik yang seperti makcik mereka berdua. Dan sesungguhnya engkau tidak akan mampu dan tidak akan dapat membawanya ke hadapanku. Diriwayatkan dari Abu Ja'far bahawa ketika Hazrat Umar radhiyallahu anhu berniat untuk menetapkan gaji bagi orang-orang dan pendapat beliau adalah lebih baik dari pendapat semua orang. Orang-orang berkata, mulakanlah dari diri tuan sendiri. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, tidak. Lalu beliau radhiyallahu anhu memulakannya dari kerabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Pertama beliau menetapkan bahagian Hazrat Abbas radhiyallahu anhu dan kemudian Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghormati Hazrat Imam Hasan radhiyallahu anhu dan Hazrat Imam Husain radhiyallahu anhu dan menaikkan mereka ke tunggangan serta memberikan kepada mereka sebagaimana beliau memberikan kepada ayahanda mereka. Suatu kali datang beberapa pasang pakaian dari Yaman, maka beliau membahagikannya kepada putera para sahabat dan tidak memberikan satu pun kepada mereka berdua. Dan beliau radhiyallahu anhu bersabda, di antara semua ini tidak ada yang layak untuk mereka berdua. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengirim pesanan kepada utusan dari Yaman, maka dia membuatkan sepasang pakaian yang layak untuk mereka berdua.
Riwayat ini insya-Allah masih akan diteruskan pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya akan menyampaikan riwayat beberapa almarhum. Kemudian selepas solat Jumaat, saya juga akan memimpin solat jenazah mereka. Di antara mereka yang pertama adalah Sahilah Mahbub Sahibah, isteri dari almarhum Darwish Faiz Ahmad Sahib Gujarati yang dulu memegang jawatan sebagai Nazir Baitul Mal. Sahilah Sahibah wafat pada usia 90 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau seorang musia. Beliau berasal dari sebuah keluarga yang terpelajar di Bihar. Ayah beliau bukan Ahmadi, tetapi ibu beliau setelah ayahnya biat mulai mempelajari sendiri, lalu biat, dan hingga 3-4 tahun beliau terpaksa menanggung penderitaan kerana tidak dipedulikan oleh suaminya. Namun beliau tetap teguh dalam jemaat. Suami beliau memang bukan Ahmadi, namun sejak kebelakangan ini dia tidak lagi menentang, dan perjodohan anak-anak perempuannya pun adalah dengan keluarga-keluarga Ahmadi. Demikian juga perjodohan Sahilah Sahibah pun dengan keluarga Ahmadi. Pada 1958, ibu almarhum untuk pertama kalinya datang ke Kadian bersama anaknya Sahilah Mahbub. Sahilah Mahbub Sahibah menceritakan bahawa beliau telah begitu jatuh cinta dengan kota Kadian dan banyak memanjatkan doa untuk bagaimana caranya dapat tinggal di Kadian. Ringkasnya, beliau mewakafkan diri. Pada saat itu, Nazir Khidmat-e Darwishan Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis kepada beliau sebagai jawapan surat permohonan wakaf diri beliau bahawa saya telah mengetahui wakaf anda dan langkah anda ini sangatlah patut dihargai. Di bawah wakaf, kewajipan pertama anda adalah pelajarilah ilmu agama. Jadikanlah amalan-amalan anda sesuai dengan Islam dan Ahmadiyah sehingga menjadi teladan yang terbaik. Ringkasnya, pada 1964 beliau mewakafkan diri. Pada 1964, almarhum menikah dengan Chaudhry Abdullah Sahib Darwish. Dari pernikahan ini lahir seorang anak perempuan. Namun tidak beberapa lama mereka bercerai. Kemudian pernikahan beliau yang kedua adalah dengan Chaudhry Faiz Ahmad Sahib Gujarati Darwish. Dari pernikahan ini lahir seorang anak lelaki, namun dia wafat ketika masih kecil. Hingga pencennya, almarhumah mendapatkan kesempatan berkhidmat selama lebih kurang 30 tahun di Nusrat Girl High School, Kadian, sebagai guru besar sekolah. Jenazah yang kedua membalik jemaat Raja Khurshid Ahmad Munir Sahib yang wafat pada beberapa waktu yang lalu di Australia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Almarhum seorang musi. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai mubalik jemaat di berbagai daerah di Pakistan dan Azad Kashmir untuk jangka waktu yang lama. Seorang mubalik jemaat yang sangat berani. Di masa berkhidmat di Azad Kashmir, beliau terpaksa menghadapi penentangan yang sangat hebat. Pada tahun 1974, dalam keadaan yang huru-hara, beliau dengan sangat berani menghadapi penentangan. Hazrat Khalifatul Masih As-Salis rahimahullah ta'ala dalam satu pertemuan bersabda mengenai beliau bahawa di sana ada seorang murabi kita yang sangat berani. Beliau radhiyallahu anhu memberikan gelaran mubalik pemberani kepada almarhum. Raja Khurshid Ahmad Munir Sahib juga memberikan satu rumahnya di Rawalpindi kepada jemaat sebagai hadiah, dan di masa Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala menerima hadiah dari almarhum tersebut. Setelah terjadi pemisahan Pakistan dan India, Raja Sahib pindah ke Ahmadnagar. Dari sini beliau melanjutkan pendidikannya di Jamiah Ahmadiyah. Untuk memenuhi biaya hidup, beliau membuka sebuah kedai yang berukuran kecil. Kemudian pada tahun 1948, beliau juga ikut serta dalam Batalion Furqan. Pada 1949, beliau lulus ujian Maulwi Fazal, dan setelah lulus ujian kelas pertama Syahid Jamiah Ahmadiyah, beliau mengkhidmati agama sebagai mubalik jemaat di berbagai tempat di Pakistan dan Kashmir. Pada tahun 1974, rumah beliau telah diserang, namun beliau menghadapinya dengan sangat berani, dan beliau juga terluka akibat lontaran batu dari kumpulan penentang. Namun semua penghuni rumah terselamat. Beliau selalu memberikan nasihat untuk melangkah dengan teguh dan selalu mengatakan bahawa kepada jemaat-jemaat ilahi selalu datang cubaan-cubaan dan ujian-ujian, dan dalam keadaan itu pun beliau dengan penuh keberanian melakukan kunjungan ke jemaat-jemaat dan pergi ke rumah orang-orang. Dan beberapa kali terjadi pada waktu beliau pergi untuk menemui para anggota jemaat itu, orang-orang menangkap beliau dan memukul beliau, namun beliau tidak pernah mengeluh. Beliau memiliki 4 anak lelaki dan 4 perempuan. Akhir-akhir ini beliau tinggal di Australia dan wafat di sana.
Jenazah selanjutnya Zamir Ahmad Nadim Sahib yang wafat pada usia 56 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau menghidap kanser. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau pada tahun 1897 melalui moyang beliau, Rahim Bakhsh Sahib, seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan ketika moyang beliau mendengar bahawa Imam Mahdi sudah datang, maka beliau berangkat dari kampung beliau, Shikarpur Machia, yang terletak di distrik Gurdaspur, menuju ke Kadian untuk hadir dalam jalsah dan melakukan baiat. Kemudian beliau memberitahukan kepada seorang ahli keluarganya yang bernama Mir Din Sahib. Beliau pun baiat. Selanjutnya melalui tabligh beliau, hampir seluruh kampung menjadi Ahmadi. Zamir Sahib setelah lulus dari Qadian Jamiah berkhidmat di lapangan untuk beberapa waktu di bawah Islawi Irsyad Maqami. Kemudian beliau ditugaskan di Komiti Mansubah Bandi. Kemudian beliau mendapatkan taufik berkhidmat di bawah Nazarat Islawi Irsyad Markaziyah. Dari 2005 hingga wafat beliau sebagai Muawin Nazir Wasiat bahagian Istiqbaliyah, yakni penerimaan. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau seorang anak lelaki dan seorang perempuan. Anak beliau juga seorang mubalik jemaat. Beliau juga mampu mengadakan raptah dengan baik. Beliau juga sangat pandai dalam bermain basketball. Disebabkan hal ini terjalinlah raptah dan beliau menggunakan serta mengambil manfaat dari hubungan raptah ini untuk jemaat. Beliau rajin tahajud, sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Di waktu menghadapi kesulitan, beliau selalu segera melaksanakan 2 solat nafal dan selalu menulis surat kepada Khalifah Waqt. Dengan kurnia Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa dan nafal-nafal beliau. Jenazah selanjutnya yang terhormat Isa Muki Talimah Sahib dari Tanzania. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau lahir dalam keluarga Kristian dan pada usia 19 tahun disebabkan pengaruh persekitaran dalam diri beliau timbul perhatian terhadap perbincangan keagamaan. Beliau mendapatkan kurnia menerima Islam. Beberapa tahun kemudian beliau berkenalan dengan akidah-akidah jemaat dan setelah melakukan penelitian pada tahun 1992 beliau baiat bergabung ke dalam Ahmadiyah. Setelah baiat, dalam diri almarhum timbul satu perubahan suci yang mana ini juga dirasakan oleh kaum keluarga beliau, dan dengan melihat perubahan suci beliau ini, keluarga beliau pun baiat. Setelah baiat, almarhum berusaha keras untuk meningkatkan ilmu agama beliau. Di waktu bekerja pun beliau tidak melepaskan kesempatan untuk bertabligh tentang Islam dan Ahmadiyah. Beliau selalu paling ke depan dalam pembayaran canda-canda. Beliau selalu mengatakan bahawa dengan berkorban di jalan Allah timbul keberkatan dalam perniagaan dan harta. Beliau seorang peniaga. Beliau seorang yang mudah bergaul, berakhlak baik dan seorang yang rendah hati. Beliau sangat bersikap hormat kepada para wakaf zindagi, para pengurus dan petugas jemaat. Almarhum seorang musi. Beliau meninggalkan 2 orang isteri dan 10 orang anak. Amir dan Missionary in Charge Tanzania menulis, almarhum ditetapkan sebagai Amir Daerah Darussalam. Kesederhanaan sangat menonjol dalam sifat beliau, yang mana ianya begitu melekat di hati orang-orang. Beliau adalah seorang yang melakukan perkhidmatan tanpa banyak bercakap. Kemudian beliau dilantik sebagai Naib Amir Tanzania, dan beliau melaksanakan tugas perkhidmatan ini dengan cara yang terbaik. Beliau seorang yang memiliki wawasan-wawasan yang hebat, selalu menjaga wibawa dan kehormatan nizam jemaat. Beliau selalu menasihatkan kepada para Ahmadi untuk hidup dengan sikap saling toleransi dan mengikatkan diri dengan khilafat Ahmadiyah. Beliau juga selalu memperhatikan keperluan-keperluan peribadi pada petugas jemaat. Beliau selalu berusaha sedapat mungkin untuk memberikan bantuan. Bahkan beliau selalu datang ke pejabat pada waktu pagi dengan mengajak para petugas dalam kereta beliau, supaya waktu mereka tidak menjadi sia-sia dengan berangkat menggunakan bas. Beliau menjadikan satu bilik di rumahnya sebagai solat center, yang di mana solat-solat dilaksanakan. Ketika beliau dihimbau untuk membayar hisa jaidat, maka beliau memohon penaksiran untuk 2 harta beliau yang paling berharga dan membayar hisa jaidatnya. Jenazah selanjutnya yang terhormat Mubashir Ahmad Sahib, Supervisor Nazarat Ta'mirat Qadian, yang merupakan anak kepada Syekh Israr Ahmad Sahib dari India.
Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu disebabkan corona. Beliau berusia 33 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum adalah Ahmadi keturunan. Keluarga beliau termasuk di antara keluarga Ahmadi lama. Beliau seorang yang sangat berakhlak baik, rajin mengerjakan solat dan seorang khadim jemaat yang selalu bersedia untuk menghormati agama. Sejak dari kecil lagi, beliau telah memiliki hubungan yang istimewa dengan masjid. Sejak 8 tahun yang lalu, almarhum melakukan perkhidmatan di Nazamat Ta'mirat Qadian dengan sangat baik. Beliau seorang yang bekerja dengan sangat serius. Beliau melakukan pekerjaannya dengan sangat teliti. Selain isteri, beliau meninggalkan kedua orang tua beliau, 2 saudara lelaki dan 1 saudara perempuan. Jenazah selanjutnya adalah yang terhormat Saif Ali Shahid Sahib yang wafat di Sydney. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau seorang musi. Dari sebelah ibu beliau adalah keturunan dari sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, yakni Chaudhry Muhammad Ali Sahib dan Chaudhry Ghami Khan Sahib, yang mana beliau adalah cucu dan cicit dari mereka. Abang beliau, Haidar Ali Zafar Sahib, yang sekarang merupakan mubalik jemaat dan sekarang ini Naib Amir Jerman, menceritakan bahawa pada 1961, setelah beliau menyelesaikan matrik, kemudian bekerja di Hyderabad, kemudian setelah itu beliau menanggung biaya pendidikan kami 2 bersaudara dan memenuhi biaya hidup kami juga. Dan beliau juga mengkhidmati kedua orang tua dengan penuh ketulusan. Beliau seorang yang pandai bergaul, bertutur kata yang sangat lembut dan seorang yang sangat merendah diri. Beliau menyayangi anak-anak kecil dan memperlakukan para pemuda dengan penuh rasa kecintaan. Beliau memiliki ikatan kecintaan dan keitaatan yang kuat dengan nizam jemaat dan khilafat. Beliau selalu menyampaikan daras mengenai kecintaan dan keitaatan terhadap khilafat kepada anak-anaknya. Beliau sangat menghormati para pengurus. Beliau tidak tahan apabila mendengar satu perkataan yang menentang seorang pengurus jemaat. Beliau seorang yang sangat rajin berdoa. Beliau dawam melaksanakan solat tahajud dan mengerjakan solat dengan memperhatikan kualitinya. Ketika di Pakistan, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sekretari Semal dan sekretari Waqfi Jadid. Kemudian di Mirpur Khas, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala melantik beliau sebagai ketua jemaat, dan sehingga berdirinya keamiran, beliau tetap memegang jawatan sebagai ketua jemaat. Setelah kesyahidan Dr. Abdul Manan Siddiqui Sahib, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai amir makami dan amir daerah, dan hingga berangkatnya beliau ke Australia, beliau tetap memegang jawatan sebagai amir daerah Mirpur Khas. Di Tanzim pun, beliau cukup banyak mendapatkan taufik melakukan perkhidmatan. Demikian juga di Australia, beliau adalah anggota Qadha Board Australia, Naib Sadar Awal Ansarullah, dan demikian juga sejak 2016 beliau bekerja sebagai sekretaris Riscanata di jemaat. 2 orang anak lelaki beliau meninggal semasa hidup beliau, dan dengan penuh kesabaran beliau menanggung duka kewafatan mereka. Ringkasnya, selain isteri, beliau meninggalkan 4 orang anak. Jenazah selanjutnya, yang terhormat Mashyud Ahmad Hayat Sahib, Ibnu Rashid Ahmad Hayat Sahib, yang wafat pada usia 80 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui datuk beliau, Hazrat Babu Umar Hayat Sahib bin Chaudhry Pir Bakhsh Sahib. Umar Hayat Sahib radhiyallahu anhu pada usia 14 tahun biat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah di tahun 1898. Pada mulanya beliau bekerja di dalam ketenteraan. Kemudian beliau berpindah ke Kenya. Pada tahun 1967, Mashyud Hayat Sahib datang ke UK dan kemudian pindah ke sini dari Kenya. Beliau seorang yang
sangat bersopan santun dan sangat berdisiplin dalam puasa dan solat. Beliau seorang yang berakhlak baik, pandai bergaul, peramah kepada tamu dan penuh kasih sayang. Beliau mendapatkan taufik melakukan ibadat haji sebanyak 2 kali. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai pembantu dan security sewaktu kunjungan-kunjungan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala ke berbagai negara. Pada 1983, ketika Masjid Baitul Awal dibeli, sebahagian besarnya adalah dari beliau dan isteri beliau, almarhumah Tahira Hayat Sahibah. Allah Ta'ala memberikan kurnia yang istimewa kepada beliau dari segi harta, dan satu bahagian besar dari harta tersebut beliau belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Ketika dilakukan pemisahan jemaat Red Bridge East, jemaat tersebut tidak mempunyai masjid. Ketika beliau mengetahui perkara ini, maka beliau telah mewakafkan satu bahagian dari rumahnya untuk jemaat yang hingga 3 tahun menjadi pusat jemaat, dan berbagai-bagai program jemaat juga dilaksanakan di situ. Beliau mempunyai 2 orang anak. Isteri pertama beliau telah wafat. Isteri kedua beliau masih hidup. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan rahmatnya kepada para almarhum dan sentiasa menjalinkan anak keturunan mereka dengan Ahmadiyah, dan semoga doa-doa mereka untuk keturunan yang akan datang dikabulkan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, insya-Allah setelah solat saya akan memimpin solat jenazah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.